Selamat sejahtera semua. Pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan bab 5 bertajuk Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka. Kita akan memberi tumpuan kepada topik sistem ahli. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui maksud sistem, wakil-wakil yang berunding untuk penubuhan sistem ahli, ciri-ciri sistem ahli, pelaksanaan sistem ahli, keanggotaan sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Untuk makluman anda, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka bukanlah mudah. Ia melibatkan rundingan dan kerjasama antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu untuk menentukan hala tuju negara. Antara langkah ke arah itu ialah melaksanakan sistem ahli. Adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Sistem ahli merupakan satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa tokoh untuk memegang jawatan yang dibentuk. Idea penubuhannya dicadangkan oleh Datuk Onn Jaafar. Model sistem ini mengikut negara Kenya dan Rhodesia Utara. Pada pandangan anda, mengapakah sistem ahli diperkenalkan di tanah Melayu? Sistem ahli diperkenalkan untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Cadangan pembentukan sistem ini amat bersesuaian sekali dengan dasar dekolonisasi British, iaitu ke arah berkerajaan sendiri. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangkan ancaman dan tekanan daripada Parti Komunis Malaya yang sentiasa mengintai peluang. Rundingan untuk menubuhkan sistem ahli telah diadakan di King's House yang kini dikenali sebagai Karkosa Seri Negara pada tahun 1950. Antara tokoh yang terlibat ialah Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British, Datuk Onn Jaafar yang di-Pertua UMNO, Datuk Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor, Datuk Ni Ahmed Kamil, Wakil UMNO, Datuk EEC Turai Singgem, Wakil Kaum India, Encik Yong Shuk Lin, Wakil Kaum Cina dan Dr. Lee Tiang Keng, Wakil Kaum Cina. Satu soalan yang kerap menjadi fokus apabila membincangkan tajuk ini ialah berkaitan ciri-cirinya. Sistem ahli telah dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955. Baiklah, kita tumpukan perhatian kita kepada ciri-ciri sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli ialah keanggotaannya terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Contohnya, ahli hal ehwal dalam negeri. Perlantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota iaitu 5 orang penduduk tanah Melayu dan 4 orang pegawai Inggeris. 5 orang penduduk tanah Melayu pula ialah 3 orang Melayu, seorang Cina dan seorang India. Ahli-ahli diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Antara tugas dan tanggungjawab ahli ialah menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Portfolio ini sama dengan sebuah kementerian pada masa sekarang. Ahli menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar yang sedia ada. Malah, mereka juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Ahli akan berbincang dengan pegawai British untuk mendapatkan persetujuan tentang undang-undang yang dicadangkan. Mudah kan? Baiklah, kita lanjutkan perbincangan kita kepada perkara seterusnya pula, iaitu apakah pula kepentingan pembentukan sistem ahli? Sistem ahli boleh dianggap sebagai usaha awal ataupun tapak asas ke arah berkerajaan sendiri. Apa yang dimaksudkan para penduduk tempatan dilatih dan diajar selok-belok pentadbiran. Sistem ahli juga menguatkan perpaduan kaum. Gabungan pemimpin pelbagai kaum yang membentuk sistem ahli merupakan satu proses awal dalam membentuk perpaduan kaum di negara kita.
kepentingan sistem ahli juga menjadi asas untuk menentukan kemerdekaan tanah Melayu. Kejayaan sistem ini menggambarkan yang kemerdekaan tanah Melayu diterima oleh semua pihak dan juga kaum. Sistem ahli memberi pendedahan yang berguna. Melalui sistem ini, penduduk tempatan mendapat latihan dan merasai sendiri pengalaman dalam bidang pentadbiran. Ada beberapa soalan kemahiran berfikir yang berkaitan dengan tajuk ini. Pada pandangan saya, elok kita beri tumpuan kepada soalan jenis kemahiran berfikir ini. Lebih banyak dan lebih kerap kita berbincang dan membuat latihan soalan ini, maka akan memudahkan kita menjawab kertas jawapan sejarah semasa peperiksaan SPM nanti. Tentu anda semua masih ingat penerangan tentang teknik menjawab soalan kemahiran berfikir di dalam episod yang pertama tempoh hari. Soalan perbincangan kita pada hari ini ialah, bagaimanakah sistem ahli boleh membina perpaduan kaum di tanah Melayu pada masa itu? Bagaimana nak menjawabnya? Kita mulakan ayat begini. Sistem ahli boleh membina perpaduan kaum di tanah Melayu melalui pendedahan latihan pentadbiran kepada pemimpin pelbagai kaum. Ini akan mewujudkan kerjasama dan persefahaman dalam pentadbiran. Sistem ahli juga membina perpaduan di tanah Melayu melalui semua kaum dapat bersama-sama membantu mempertahankan negara. Perpaduan ini dapat dibuktikan apabila mereka bersama-sama dengan pihak British mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Malaya. Selain itu, melalui sistem ahli, rakyat berbilang kaum di negara kita dapat berbincang dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini akan mengukuhkan semangat setia kepada raja dan negara. Perlu diingat ya, raja adalah lambang perpaduan di negara kita. Akhir sekali, perpaduan dapat diwujudkan melalui sistem ahli apabila rakyat tanah Melayu bersedia untuk menghadapi pilihan raya Majlis pada Julai 1955. Pilihan raya ini merupakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan kali pertama. Rakyat berpeluang melibatkan diri dengan menyertai pelbagai parti politik, terutama parti perikatan yang berasaskan pelbagai kaum. Apa kata kita bincang satu lagi soalan kemahiran berfikir agar kita lebih mahir menguasai teknik menjawab soalan ini? Soalannya, jika anda sebagai ahli dalam sistem tersebut, jelaskan tindakan untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi mempertahankan hak dan maruah bangsa. Bagaimana jawapannya? Begini, sebagai ahli dalam sistem tersebut, tindakan saya untuk mempertahankan hak dan maruah bangsa ialah memperketengahkan penggunaan bahasa Melayu dalam segala urusan pentadbiran kerajaan. Tindakan saya ini akan memperkasa dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya juga akan mencadangkan jumlah perwakilan penduduk tempatan di dalam sistem ahli ditambah. Ini agar segala masalah rakyat dapat disuarakan dengan lebih berkesan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan pantas. Sebagai ahli, saya juga akan menyediakan cadangan undang-undang yang memberi kebaikan kepada penduduk tempatan. Undang-undang ini akan melindungi dan menjaga kepentingan penduduk tempatan terutamanya dalam pendidikan, kesihatan dan agihan ekonomi. Akhir sekali, saya akan bekerjasama dengan pemimpin kaum lain supaya pentadbiran negara dapat dijalankan dengan berkesan. Dengan cara ini, kepentingan semua kaum akan terpelihara. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan keharmonian dan perpaduan kaum di negara kita.
Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui maksud sistem, wakil-wakil yang berunding untuk penubuhan sistem ahli, ciri-ciri sistem ahli, pelaksanaan sistem ahli, keanggotaan sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Ingat ya, tanggungjawab anda sebagai generasi muda untuk mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan yang sudah dibina selama ini. Sampai berjumpa lagi.